الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Pertama sekali, marilah kita buka majlis kita dengan bacaan Ulumul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, sama-sama lagi kita dapat kumpul pada malam ini untuk kita teruskanlah majlis ilmu bacaan kitab Safinatul Najah. Jadi, seperti biasa, sebelum kita mula, uh, ada yang kata sepanjang kelas ni tiba-tiba suara tak jelas ataupun suara tersekat-sekat, boleh terus bagi tahu dekat chat. InsyaAllah aku ulang balik part balik yang tak jelas ataupun tersekat-sekat tu. Dan ada yang kata punya soalan, boleh terus tanyakan. InsyaAllah pada akhir sesi nanti kita akan cuba jawab lah. Kalau Allah tak dapat jawab, rakan-rakan yang ada kat sini boleh ni. Kalau tak tahu, kita cari sama-sama jawapannya insyaAllah. Okay, baik. InsyaAllah pada sebelum ni, sesi sebelum ni, kita dah masuk tentang, kita dah mula cerita tentang jamak. Jadi sebelum ni kita dah cerita tentang syarat-syarat jamak takdim. Ada 3. Kita revision baliklah, ringkas. Kita buat revision ringkas. Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Kita mulakan solat jamak takdim itu dengan solat yang pertama. Jadi kalau solat tu kita jamak Zuhur dan Asar, perlu mulakan Zuhur dulu. Kalau jamaknya Maghrib Isyak, kita buat solat Maghrib dulu. Kemudian liyatul jama'i fiha, dia jamak ketika solat itu. Kemudian al-muwalatu bainahuma, berturut-turut di antara kedua solat tu. Kalau Zuhur dengan Asar tu berturut-turut, kiranya tiada pause yang lama. Kalau sama juga kalau Maghrib dan Isyak sama berturut-turut, perlu dilakukan berturut-turut. Wadawamul uzri, dan berterusannya uzur jamak, uzur ataupun sebab kita jamak itu. Okay, baik. Jadi itu ringkas, kita buat revision sikit balik untuk syarat-syarat jamak takdim. Kalau nak penjelasan dengan lebih ni, boleh tengok video sebelum ni, kita dah terangkan. Jadi insyaAllah hari ni kita akan masuk pula syarat-syarat jamak takhir. Jadi insyaAllah kita mulakan faslun fi syuruti jam'i takhir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atihi. Faslun fi syuruti jam'i takhiri. Fasal pada menerangkan syarat-syarat untuk jamak takhir. Jadi jamak takhir ni apa? Jamak takhir ni ialah mengumpulkan solat. Kalau sebelum ni takdim, kalau Asar dan Zuhur dikumpulkan pada waktu Zuhur. Maghrib dan Isyak dikumpulkan pada waktu Maghrib, itu takdim. Kalau takhir, di sebalik dia. Solat Zuhur dan Asar dikumpulkan pada waktu Asar. Solat Maghrib dan Isyak dikumpulkan pada waktu Isyak. Itu jamak takhir. Maka syarat yang pertama, syurutu jamak takhiri isnani, bermula syarat jamak takhir itu ada 2. Iyatut takhiri wa qad baqiya bil waqtil ula yasa'uha. Yang pertama ialah niat jamak takhir sedang berbaki daripada waktu yang pertama, barang yang sempat untuk melakukan solat. Mana ulang balik niat jamak takhir, sedangkan ketika kita lihat itu berbaki waktu solat yang pertama itu, dan baki waktu itu mencukupi untuk kita melakukan solat. Apa maksud dia? Maksud dia ialah syarat pertama ni ialah
kita niat jamak takhir. Dan ketika kita niat jamak takhir itu, ketika kita niat jamak takhir itu, perlulah ketika waktu solat yang pertama, ketika waktu solat yang pertama, maksudnya kalau solat Zuhur, kita nak jamak Zuhur dan Asar, maka niat kita tu ketika solat Zuhur, ketika waktu Zuhur. Kalau solat kita jamak tu Maghrib dan Isyak, maka ketika kita niat tu ketika waktu Maghrib, okey. Lepas tu mayasauha. Dan waktu kita lihat itu, waktu kita lihat itu, masih lagi ada baki waktu yang kalau kita buat, kalau kita lakukan solat ketika itu, cukup waktu itu untuk kita lakukan solat. Macam tu. Ada ulang balik Pertama, dia tu takhir. Kita ni jamak takhir tu ketika waktu solat yang pertama, bukan ketika solat tau. Ketika waktu solat yang pertama. Maksudnya kalau solat, kalau kita nak jamak takhir asar dengan zuhur, maka kita niat itu pada waktu zuhur. Kita niat jamak takhir itu pada waktu zuhur, bukan waktu solat tu. Pada waktu zuhur. Dan waktu kita niat itu, masih berbaki waktu yang jikalau kita ketika waktu itu kita lakukan solat, sempat untuk kita lakukan solat. Macam tu. Maka sebagai contohnya, katakan, ini contoh yang boleh katakan masuk waktu Zuhur, katakan 1:30 kan. Masuk waktu asar, katakan pukul 4:30. Okey. So, kita niat jamak takhir, kita nak jamak takhir ketika pukul 3, katakan. Jadi pukul 3 tu, kalau kita lakukan solat ketika pukul 3 tu, sempat tak tu habis? Jadi confirm sempat. Sebab takkanlah kita solat pukul 3 habis pukul 4:30 kan. Jadi confirm sempat pukul 3 tu kita untuk apa, confirm kalau kita buat solat ketika pukul 3 tu sempat kan. Maka itu boleh. Yang tak boleh, katakan kita katakan tempoh kita solat 5 minit. Kadar kita solat tu 5 minit. Lepas tu kita lihat jamak takhir, kita nak lihat jamak takhir tu ketika pukul 4:27 katakan. 4:27. Jadi pada pukul 4:27, itu memang pada waktu Zuhur lagi kan? Okey. Tapi ketika 4:27 tu, kalaulah kita lakukan solat ketika itu, sempat habis ke tak? Tak sempat kan? Maka itu yang tak boleh. Itu maksudnya, kita lihat jamak takhir ketika waktu kita lihat tu, kalaulah kita lakukan solat ketika itu, masih sempat untuk kita lakukan solat. Macam tu. Jadi pukul 4:27 tadi tu, dia still waktu Zuhur, betul? Tapi disebabkan pukul 4:27 tu, kalau kita lakukan solat, sebab tadi kadar solat kita katakan 5 minit kan, jadi masuk asar pukul 4:30. Jadi tak sempat solat tu, kita nak habiskan. Maka ketika itu dah tak boleh, kita dah tak boleh niat lah. Dah tak boleh niat lah. Kita nak lakukan niat ni, nak niat jamak takhir ni, mestilah pada waktu yang ketika itu kalau kita solat, sempat habis solatnya. So, kiranya untuk kes Zuhur dan Asar ni, kalau untuk Zuhur dan Asar ni, kalau kita ikut keadaan situasi diberikan tadi, paling lambat pun kalau kita nak lihat jamak takhir, pada pukul 4:25. Sebab 4:25 tu kalau kita solat, sebab tadi kan kita ambil anggaran, kita katakan solat kita 5 minit kan. Maka kalau kita solat pada 4:25 tu, sempat habis kan, maka ketika itu boleh. Jadi kalau 4:26 ataupun 4:27, 4:28, 4:29, maka ketika itu kalau kita lakukan solat dah tak sempat kan, maka time tu kita dah tak boleh niat lah. Macam tu. Maka ada dua poin ketika ingat untuk niat ni. Yang pertama, niat ni pada waktu yang pertama. Maksudnya niat ini pada waktu, kalau tengok dalam ayat tu dia kata waqtil ula, pada waktu solat yang pertama. Pada waktu solat yang pertama. Jadi kalau kita nak jamak takhir asar dan zuhur, maka niat itu pada waktu yang pertama. Maka niat itu ketika waktu zuhur. Kalau kita nak jamak isyak dengan maghrib pada waktu isyak, jamak takhir, maka kita perlulah niat itu pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib. Okey, jadi dan lagi satu, itu poin yang pertama, perlu niat tu pada waktu yang pertama. Kemudian poin yang kedua ialah waktu kita niat itu kalau kita lakukan solat sempat habisnya. Waktu kita niat itu kalaulah kita lakukan solat sempat habis solat itu.
Kalau kita niat itu, ketika kita niat itu, kalaulah kita lakukan solat, tak sempat habis ketika itu, maka dah tak boleh niat dah time tu. Dah tak boleh niat dah. Okey. Itu untuk itu untuk syarat yang pertama. Niyatut takhir wa qad baqiya bil waqtil ula ma yas'uha. Dia jamak takhir pada waktu yang pertama dan kalau kita lakukan solat pada waktu itu sempat habis solat dia. Kemudian dari satu syarat yang terakhir, dawamul uzri ila tamami thaliyati. Dawamul uzri ila tamami thaliyati. Berterusan keuzuran kita melakukan jamak itu ila tamami thaliyati selesai sehingga selesai solat yang kedua. Sehingga selesai solat kedua yang kita lakukan itu. Maksudnya sehingga selesai solat yang kedua kita lakukan lah. Maksudnya sehingga selesai kedua-dua solat tu. Berterusan uzurnya. Maka katakan uzur kita jamak ialah musafir. Sebab paling common ialah musafir. Jadi hendaklah sehingga kita habis solat yang kedua tu. Sehingga kita habis solat yang kedua, kalau katakan contoh kita jamak takhir asar zuhur, kita buat asar dulu kemudian baru zuhur katakan, maka perlulah keuzuran itu berterusan ada sehingga kita habis solat. Kalau kita katakan kita buat solat kedua tadi solat zuhur, maka perlulah keuzuran kita tu ada sehinggalah kita habis solat zuhur tadi tu. Jadi sebagai contohnya, katakanlah contohnya macam kita musafir, kita naik kita naik apa nama? Kapal katakanlah. Kita naik kapal. Kita on the way nak balik rumah kita ni. Kita musafir nak balik ke rumah. Nak balik ke tempat kita bermukim ataupun bermustautin. Jadi katakan kita tengah solat jamak. Kita tengah solat dekat atas kapal tu, tengah solat semua. Lepas tu ah, bila dah bila time tengah solat tu, time kita tengah solat yang kedua tu, katakan kita jamak Zuhur dan Asar, kita jamak takhir, kita solat yang kedua kita buat tu solat Zuhur katakan. Lepas tu time kita tengah buat solat Zuhur tu, kapal tu sampai kat tempat mustautin kita. Kapal tu sebenarnya kita dah masuk dalam kawasan kampung kita katakan. Kapal tu masuk dalam kawasan kampung kita. Time tu kita tengah solat lagi tu. Maka sah ke jamaknya? Maka tak sah. Kerana tiada dawamul uzri. Kerana uzur dia tu tidak berterusan sehingga habis dia solat. Kerana apa? Sebab bila dia dah masuk, the moment kapal itu masuk kawasan kampung dia tu, dia dah tidak dikira musafir. The moment apa kapal dia tu masuk kawasan tempat tinggal dia tu, dia dah tak kira musafir dah, dia dah dikira mustautin. Maka hilang uzur dia musafir untuk melakukan jamak itu. Itu antara contohnya lah, contoh yang tak boleh. Maka untuk syarat ini, dawamul uzri ila tamami saliyati ini maksudnya perlulah keuzuran kita melakukan jamak tu berterusan sehingga kita selesai melakukan solat yang kedua. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita lihat ada sedikit perbezaan lah pada apa syarat jamak takdim dan syarat jamak takhir ni. Jadi kalau kita lihat jamak takdim ni, yang pertama kalau kita tengok al-bada'atu bil ula. Kita perlu lakukan solat yang pertama dulu, barulah kemudian, maksudnya solat yang datang terlebih dahulu, kemudian barulah solat yang kemudiannya. Dalam arti kata lain, kalau kita jamak Zuhur dan Asar, kita perlu buat solat Zuhur dulu dan baru kita buat solat Asar. Tapi kita tengok jamak takhir, tak ada pun dia kata syarat al-bada'atu bil ula. Maka maksudnya boleh ke kalau untuk jamak takhir ni kita nak buat Zuhur dulu kemudian baru Asar, tak ada masalah. Kalau kita nak buat terbalik Asar dulu baru Zuhur pun tak ada masalah. Boleh dua-dua untuk jamak takhir sebab tidak disyaratkan. Kemudian kita tengok lagi perbezaan dia jamak takdim, dia kata niyatul jam'i fiha.
Niat jamak tu ketika kita nak solat itu. Kalau tengok jamak takhir, dia kata niat waktu bila? Niat pada waktu tadi macam kita dah bincang tadi tu, pada waktu pertama. Niat pada waktu pertama. Maksudnya kalau jamak Zuhur Asar, jamak takhir Zuhur Asar, kita niat itu pada waktu Zuhur. Maka time solat tu perlu niat jamak ke? Tak perlu sebab kita dah niat dah pada awal waktu tu. Kemudian kita tengok lagi pada jamak takdim, perlu ada al-muwalatu bainahuma. Perlu ada berturut-turut. Maksudnya tak boleh ada pause. Senang cerita je tak boleh ada pause. Maksudnya untuk jamak takdim, kalau contoh katakan kita solat Zuhur, kita jamak Zuhur dan Asar, maka lepas kita buat solat Zuhur tu, kita terus pergi kepada solat Asar, kan? Tapi kalau untuk jamak takhir ni tak ada pun dia kata al-walatu bainahuma. Jadi kalau kita nak pisahkan, kan, kalau kita nak contoh katakan kita buat dulu solat untuk jamak takhir ni, katakan kita buat dulu solat Asar, lepas tu kita chill 5 minit jap minum kopi dulu, lepas tu baru kita nak sambung Zuhur. Boleh ke? Tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Yang perlu berturut-turut ialah jamak takdim je. Kalau untuk jamak takhir, kita nak buat solat Zuhur pukul 4.45, lepas tu sambung asar pukul 5.45, tak ada masalah, boleh. Lepas terbalik pun boleh. Zuhur dulu, asar dulu baru Zuhur, nak pisah lama, tak ada masalah. Cuma je kena jaga-jaga dengan syarat yang last tu, dawamul uzri, ila tamam misalnya. Jadi, kena jaga-jaga. Maksudnya, sehingga kita habis solat yang kedua tu, perlu berterusan uzur dia. Jadi katakan kalau untuk jamak takhir ni, kalau katakan untuk jamak takhir ni, kita buat solat Zuhur dulu katakan, kita jamak takhir, kita buat solat Zuhur dulu, kita lepas tu kita chill jap, kita rehat-rehat dulu. Lepas tu time kita tengah rehat tu, kita dah sampai rumah. Time kita solat Zuhur tu, time kita jamak takhir Zuhur, mula-mula kita buat tu, time tu kita musafir lagi, dalam perjalanan lagi. Tiba-tiba kita chill-chill, time kita chill-chill tu, solat asar tak buat lagi, tapi kita dah sampai kampung kita dah. Kita dah sampai tempat kawasan Mustautin kita dah. Maka tak boleh lah. Maka tak salah jamak dia. Sebab dia perlu dawamul uzri. Dia punya uzur tu perlu berterusan sehingga tamam misalnya. Selesai solat yang kedua tu perlu berterusan uzur dia. Okay, jadi nak bagi tambahan sikit. Nak bagi tambahan sikit untuk syarat jamak kerana musafir. Syarat jamak kerana musafir. Jadi antara syarat jamak kerana musafir, ini tambahan je lah, tapi ramai dah tahu dah kot. Tapi tak apalah, sebut je lah. Yang pertama, musafir dengan destinasi dia 2 marhalah atau lebih. Musafir dengan destinasinya 2 marhalah ataupun lebih. Jadi perbincangan untuk 2 marhalah ni ada banyak. Ada yang kata 87, ada yang kata 89, ada yang kata 84. Kalau nak senang agak-agak 90, 2 marhalah tu. Lebih kurang lebih 90 kan, 86 ke 85 kira 2 marhalah tu. Ada banyak. Boleh search tengok. Boleh search sendiri kalau nak tahu 2 marhalah ni ada berapa banyak pendapat yang ada, macam-macam. Kemudian syarat yang kedua ialah sudah keluar dari batasan perkampungan kita. Sudah keluar daripada kawasan kampung kita lah. Kawasan tempat tinggal kita. Ataupun dalam bahasa Arab dia baldah. Jadi untuk perbahasan baldah ni kan, macam mana kawasan kita ni nak dikira baldah semua tu kan. Dia ada perbahasan yang lebih yang deep saja. Sehingga ada disyaratkan, ada syarat-syarat untuk baldah tu kan. Kawasan kampung kita tu kalau kita nak rekonasi sebagai kampung, adalah syarat dia. Dia kata kena ada pasar sendiri, lepas tu kena ada hakim kat kawasan tu, kemudian ada syurti ataupun penjaga keamanan macam polis dan sebagainya. Tapi tak dibincang kat sini lah. Lepas tu syarat yang ketiga ialah bukan musafir dengan tujuan maksiat. Bukan musafir dengan tujuan maksiat. Itu syarat jamak kerana musafir.
Kemudian nak share lagi sikit tentang syarat jamak kerana hujan. Syarat jamak kerana hujan. Yang pertama, adanya hujan, istimrarul matari, adanya berterusannya hujan tu, adanya hujan pada saat salam solat pertama dan takbiratul ihram solat kedua. Adanya hujan di saat salam solat pertama dan takbiratul ihram pada solat kedua. Adanya hujan ketika dua waktu tu. Maka katakan kalau bermula tu hujan, lepas tu kita solat, lepas tu time tengah solat tu tiba-tiba berhenti hujan je. Lepas tu berhenti sekejap. Tapi bila time kita nak bagi salam tu, hujan je turun balik. Lepas tu kita takbiratul ihram. Solat kedua tu hujan masih lagi ada. Lepas tu tiba-tiba berhenti hujan je. Maka tak apa. Selagi mana hujan tu ada pada waktu salam pertama dan kedua. Maaf. Ada je hujan tu pada waktu salam solat pertama dan takbiratul ihram solat kedua, tak berapa. Lepas tu syarat yang kedua, hendaklah dilakukan dengan berjemaah di masjid. Jamak ni kalau nak buat, perlu buat secara berjemaah di masjid. Secara berjemaah di masjid. Jangan nak pandai-pandai hujan buat kat rumah lah. Sebab kenapa orang nak buat jamak ni? Kerana kalau macam zaman sekarang ni, kita kalau pergi masjid, mungkin dengan kereta kan, senang, tak ada masalah kan. Tapi kalau macam zaman dulu, orang nak pergi masjid tu, apa? Kenapa dilakukan jamak takdim ni? Kenapa dia buat jamak sebab hujan ni? Sebab bila dah hujan tu, nanti contoh waktu Zohor tu, dia orang pergi tu dah hujan. Nanti waktu asar nak datang balik ke masjid untuk lakukan tu, dia susah. Ada buat lepak, macam-macam lah kan. Maka susah. Sebab tu dia buat jamak. Kalau kita buat kat rumah, kalau lah kat rumah boleh jamak, maka tak ada function lah nak jamak tu. Itu syarat yang kedua. Lakukan dengan berjemaah di masjid. Kemudian, yang ketiga, perlulah dilakukan secara jamak takdim sahaja. Kalau jamak ada hujan ni, jamak takdim je. Tak boleh jamak takhir. Dan lepas tu sebenarnya ada deep lagi perbahasan tentang syarat jamak kerana hujan ni. Sehingga ada yang ulama membahaskan tentang kadar hujan tu nak hujan yang macam mana. Kalau hujan renyai-renyai boleh ke nak jamak. Kalau hujan dia macam mana kadar hujan yang boleh kita nak jamak ni. Dan dia adalah deep lagi. Tapi yang nak bagi tahu ni ringkas je supaya kita boleh dapat gambaran. Ulang balik syarat pertama adanya hujan pada saat salam solat pertama dan takbiratul ihram solat kedua. Kemudian syarat yang kedua dilakukan secara berjemaah di masjid. Kemudian yang ketiga dilakukan secara jamak takdim sahaja. Wallahu a'lamu bissawab. Jam pun dah menunjukkan 10.27. Rasanya malam ni setakat sini sahaja dulu pembacaan kita. Nak buka ruang. Ada siapa yang nak bertanya ke?